KPM. Okey. Kuih raya dah siap. Air, ketupat. Masa tiba-tiba panas ni? Masa tiba-tiba panas ni? Kenapa ni Eli? Berkipas bagai ni. Tak, kita buka zona Ali. Okey. Tak, tiba-tiba panas ni cikgu. Kenapa ni cikgu? Tak apa, biasa bantu. Saya biasa bantu. Wow, cikgu ada kipas. Oh, Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk tak? Macam mana rasa ada aircon? Okey sikit dah? Okey dah sikit. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Itu persoalan yang Eli nak tanya sekarang ni. Tapi sebelum tu, Eli nak ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang sedang menonton Teroka Raya kali ini. Ini panggil Raya lah sebab kita dalam mood Hari Raya. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Eli nak ucapkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini bersama Akak Eli Arifin. Dan sekarang ini kita bersama dengan cikgu yang bersama beraya dengan kita dekat sini dalam studio, iaitu Cikgu Nur Hawida Azihan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Ya, saya. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Eli sihat? Sihat alhamdulillah. Baik. Cikgu akan mengajar subjek sains iaitu homeostasis dalam benda hidup manusia. Wish. Benda baru cikgu. Ya ke? Betul Eli. Okey, tapi sebelum tu Eli nak ingatkan juga untuk adik-adik menjaga SOP. Raya-raya juga tapi SOP kena jaga. Pastikan ada penjarakan sosial dan penjarakan fizikal, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, Eli akan sanitize tangan. Lepas tu cikgu punya turn, okey? Alright, baiklah. Dan lepas tu kita akan simpan pelitup muka kita ni dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Ini dia bekas dia. Okey, cikgu. Ya. Kita ada murid-murid yang bersama dengan kita hari ni. Ya betul. Ada 6 orang hari ni bersama dengan kita. 6 orang. Ni murid-murid ada umur berapa ni cikgu? Semua tingkatan 1. Tingkatan 1. Comelnya. Mesti comel kan? Okey. Mungkin kita boleh berkenalan dengan mereka yang berada dalam talilan. Talilan semua kuih tak punya pasal ni. Raya punya pasal. Talian. Jom. Siapakah adik-adik ni? Okey, ini dia. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan murid-murid ini kepada penonton, cikgu. Okey, kita mulakan dengan J. Silakan J. Boleh buka mic, J? Hai Cikgu Hawida, hai Kak Edi, selamat Hari Raya semua. Nama saya J, boleh panggil saya J. Okey, thank you J. Seterusnya cikgu? Okey, Alia. Assalamualaikum Kak Edi dan Cikgu Hawida. Hari Raya. Nama saya Alia Maisar. Boleh panggil saya Alia. Okey, Alia. Seterusnya cikgu? Okey, Lisa ataupun Naili. Saya panggil Naili sebenarnya. Nama Hari Raya Cikgu Hawida dan Kak Eli. Nama saya Naila Nisa Betani. Nama saya Naili. Okey. Kita ada seorang ni cantik orangnya, Samira. Hai Kak Eli dan Cikgu Hawida, selamat Hari Raya. Nama saya Samira Sundararajan, boleh panggil saya Samira. Okey, jadi seterusnya kita ada KJ. Hai Cikgu Hawida, hai Kak Eli, selamat Hari Raya semua. Nama saya Oika Jin, boleh panggil saya KJ. KJ. Dan seterusnya kita ada Alisa. Assalamualaikum Kak Eli. Assalamualaikum Cikgu Hawida. Dan makasih boleh panggil saya Alisa. Selamat Hari Raya adik-adik dan talian. Okey cikgu, kita ada video nak tengok. Kita ada satu video. Kita nak tunjuk dulu kat kita punya adik-adik ni. Berkenaan dengan? Berkenaan dengan homeostasis juga. Okey. Tapi nak tengok apa aktiviti yang dilakukan oleh dua individu ini. Okey, jom kita saksikan dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, video yang kita tengok ada salji dan juga ada orang berlari-lari. Itu berkenaan dengan apa sebenarnya? Saya tak pernah tahu zaman saya dulu cikgu tak ada topik-topik homeostasis. Homeostasis tak ada kan? Tak ada. Jadi kita tanya dulu ke adik-adik kita. Okey. Mungkin siapa salah seorang, apakah situasi tadi yang anda lihat dalam situasi A, situasi B, situasi A? Apa yang anda nampak? Siapa nak jawab? Siapa? Angkat siapa? tangan. Cuba angkat tangan. Siapa? Try. Boleh je. Tu Lisa. Naili, silakan. Dia bersenam. Dia tengah bersenam. Okey. Rasa bila dia bersenam kan, apa berlaku kepada badan individu tersebut? Berpeluh panas. Berpeluh dan juga panas. Betul. Pandai. Okey, pandai. Terima kasih Naili. Okey, situasi kedua tadi pula, apa yang anda lihat? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa? Okey, Alisa. Dia menggigil. Dia menggigil. Apa yang menggigil? Kaki kan? Kenapa dia menggigil Alisa? Alisa boleh beritahu tak? Sebab dia sejuk. Sebab dia sejuk kan? Sebab ada salji. Okey, terima kasih Alisa atas jawapan itu. Jadi kan situasi tu ada dua. Jadi macam mana hari kita nak belajar macam mana badan kita cuba adapt lah kita panggil. Cuba adapt dengan keadaan-keadaan tu supaya kembali kepada keadaan yang normal. Itu je sebenarnya. Itulah homeostasis. Itulah belajar tu. Tujuan kita belajar homeostasis ni. Ya, betul. Baiklah. Okey, saya sebelum terlambat saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Terima kasih. Jadi sempena Hari Guru 2021 ini, kerajaan menjalankan kempen menjalankan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Sempena menghargai guru-guru. Jadi kita menerima banyak sangat kad ucapan Hari Guru ni daripada murid-murid seluruh Malaysia. Wow. Jadi Ellie nak minta cikgu pilih salah satu kad dekat sini dalam bakul ni yang boleh Ellie ambil dan bacakan. Pun cantik lah Ellie. Yang mana? Saya nak yang tu warna cream tu Ellie. Ada Yang ni? love tu. Yes, yang ini. Wow, ada muka cikgu dia lah. Cikgu dia ke ni? Okey, ini dia tulis I found guidance, friendship, discipline and love. Everything in one person and that person is you. Terima kasih cikgu. Oh, dia macam postcard ke? Dia macam postcard. Oh, So sweet. Sweet and simple. Simple and sweet. Daripada Yo Wei Chin. Siap bagi nombor IC lagi. Bahaya ni. Cover. Ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur. Baik, ya, ini dia punya kad dia. Terima kasih Yo Wei Chin. Kalau Kak Eli salah sebut, maafkan Kak Eli ya. Okey. Baiklah, jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita sekejap lagi, kita nak berehat dulu boleh cikgu? Boleh. Kita ambil nafas tu, saya macam geram untuk kuih raya. Itulah kan. Itu macam sedap yang tu. Yang ni kan. Okey, kejap lagi kita makan, kita rehat dulu kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas walaupun hari raya, kita masih teruskan pembelajaran kita dalam Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Nur Hawida. Saya selalu tertukar-tukar nama Cikgu Wahida Hawida. Biasa dah tu. Nama dah cantik, indah dah. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sains iaitu homeostasis dalam benda hidup manusia. Betul. Dan juga dalam talian kita bersama dengan murid-murid tingkatan 1 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Okey cikgu, boleh teruskan pembelajaran kita? Okey Ellie, so sebelum kita nak pergi terus lebih mendalam mengenai homeostasis, apa kata kita macam kata perkenalan dulu. Okey. Jadi murid-murid sekalian, homeostasis ini sebenarnya berasal daripada perkataan Greek. Jadi homeo itu bermaksud sama. Sama. Manakala stasis itu pula bermaksud tidak bergerak. Okey, jadi kalau kita nak simpulkan dalam kita punya subjek ini, okey, homeostasis ialah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan suatu organisma apabila ada perubahan yang berlaku supaya keadaan itu kekal seimbang dan juga stabil. Okey, jadi organisma ni ada 3. Okey. Okey, manusia, tumbuhan dan juga haiwan dalam topik ini. Tapi hari ini kita fokus kepada manusia sahaja. Okey. Ellie.
Okey, jadi apa yang menariknya homeostasis dalam tubuh badan manusia ni, cikgu? Apa yang menariknya? Okey. Bila berlaku satu-satu perubahan, badan kita ni boleh kita panggil kontrol balik, kawal, boleh dikawal, boleh kembali kepada keadaannya ataupun julat yang normal lah kita panggil sebenarnya istilah dia. Okey, jadi apa yang cikgu akan ajar kita pada hari ini? Okey, jadi kita akan fokus kepada dua hari ini iaitu kawal atur kandungan air dan juga kawal atur suhu badan. Dua itu. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, so saya teruskan. Okey, murid-murid sekalian boleh tengok dekat slide ini. Okey, tadi saya ada sebut mengenai keadaan persekitaran dalam badan kan. Okey, jadi ini antara yang ada di dalam tubuh badan kita yang boleh berubah. Okey, ada 4 kat sini saya letak. Cuma pH saya dah bagi. Okey, jadi yang lain-lain ni cuba teka. Okey, siapa nak cuba teka keadaan persekitaran dalam badan yang pertama ni? Siapa? Cuba angkat tangan. Siapa nak try? Oh, ramai pula nak cuba. Okey. Okey, tadi Alisa ada jawab, Naila dah jawab. Kita pilih siapa? Okey, Eli nak siapa? Ya, kita pilih lelaki lah. Okey. Sebab tadi bunga-bunga dah jawab kan? J. Okey, J, cuba. Yang kita bagi bunga pula. Nombor 1 tu apa, J? Kandungan air. Okey, betul. So, yang pertama itu ialah kandungan air. Good. Okey, yang kedua siapa nak cuba? Tak nak. Tengok. Siapa yang angkat tangan? Tu. Siapa nak cuba yang kedua? Alia. Apa ni? Alia. Okey, Alia. Apa ni, Alia? Suhu badan. Okey, betul. So, keadaan persekitaran yang kedua dalam badan kita yang boleh berubah adalah suhu badan. Okey, yang terakhir apa agaknya? Siapa nak try yang ni, yang ketiga? Siapa nak cuba? Alia. Siapa tu? Naili. Ke Nah, KJ? Itu OG. KJ. 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 KJ, okay, apa ni KJ? Tak nampak. Tekanan darah. Okey, jadi yang keempat adalah tekanan darah. Jadi ada 4. Terima kasih KJ, terima kasih semua. Okey, jadi ada 4 kan? Kita dah tengok ada 4. So, yang pertama kita ada suhu. Yang kedua kita ada nilai pH. Okey, yang ketiga kita ada kandungan air dan yang keempat adalah tekanan darah. Cuma hari ini kita nak fokus kepada 2 sahaja iaitu kandungan air dan juga suhu badan kita. Awak tergolek pula dekat Eli. situ. Suhu badan ni mesti ada kena-mengena dengan keadaan Eli tadi awal-awal tu. Eli Kan, panas. tu. Kenapa panas kan dekat situ? tiba-tiba. Okey. Tapi sebelum kita nak teruskan lagi, okey, murid-murid. Kita tengok slide yang kedua. Okey, ada 2 sistem. Okey, ini daripada tajuk yang kedua sebenarnya kita dah belajar, tajuk sel. Okey, siapa boleh namakan saya sistem A? Dalam dia ada kulit, ada paru-paru, hati, buah pinggang dan usus besar. Okey, apa nama sistem A ni? Siapa boleh namakan? Okey, Naili. Sistem perkumuhan. Okey, ini adalah sistem perkumuhan. Betul. Okey, sistem B ni dia banyak kelenjar dekat sini. Okey. Rasanya ni sistem apa? Okey, Alia nak cuba lagi. Okey, Alia. Sistem apa ni, Alia? Tak dengar Alia, boleh sekali lagi? Alia? Sistem endokrin. Okey, sistem endokrin. Okey, kenapa Pandai. kita tunjuk dekat sini 2 sistem ini, sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin? Sebenarnya kedua-dua sistem ni, Eli, dia ada kaitan dengan pengeluaran ataupun macam mana nak kekalkan tadi yang 4 keadaan tadi tu. Okey, jadi ini adalah sistem yang antara yang paling bertanggungjawab lah. Untuk kembalikan apa-apa saja perubahan yang berlaku dalam badan kita. Okey. Okey kan, Eli? Okey. Murid semua okey kan? Dekat situ. Okey, so bila dah ada sistem, okey, ada antara organ yang penting dalam sistem homeostasis ataupun proses homeostasis ni adalah paling penting adalah ni. Eli rasanya apa? Tak nampak. Ginjal. Dia macam ni sebenarnya. Oh, otak. Otak kan? Otak kita terbalik kat sini sebab dia letak kan? Kenapa? Jadi otak ini sebenarnya adalah sebagai pusat kawalan. Kita panggil otak sebagai pusat kawalan yang akan kawal apa sahaja perubahan yang berlaku dalam badan kita dan dia akan hantar maklumat lah supaya perubahan itu boleh dilakukan dengan kadar yang normal, yang segera. Kemudian kita ada ni ginjal kita, buah pinggang. Tu bawa betul ginjal. Ni bawa betul ginjal. Rupa dia lebih kurang ni. Tak lain ni, Eli. Okey, dan yang ketiga, Warna berbeza ya. Berbeza di situ. Dan yang ketiga kita ada kulit. Okey, kulit kita. Kulit manusia juga terlibat dalam sistem perkumuhan, Eli. Okey. Kat situ. Baik, lagi seterusnya cikgu? Okey, seterusnya. Okey, kita nak pergi kepada
beberapa situasi. Okey, kejap ya. Okey. So, apabila berlaku perubahan-perubahan dalam badan kita akan melakukan satu yang kita panggil sebagai mekanisme pembetulan. Okey. Kalau kita salah jawab, kita akan buat pembetulan kan Eli? Betul. Okey, so sama juga dengan badan kita. Pandai badan kita ni sebenarnya. Okey. Jadi, satu soalan untuk Eli. Kita nak masuk dekat kawal atau kandungan air. Okey, Eli, saya nak tanya. Agak-agak Eli lah kan, berapa purata peratusan air dalam badan kita? Berapa peratus? 70. Pandailah Eli. Eli pandai, betul. Betul ke? Jadi purata air dalam badan kita adalah 70%. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang akan berlaku sekiranya kandungan air dalam badan kita meningkat. Contoh, biasa kita minum air berapa gelas? Diorang cakap selalu kena 8 gelas satu hari. Kan? Minimum orang kata 8 3 gelas. 3 liter lah macam tu kan. 3 liter? 3 liter banyak sangat. Banyak, Eli. Sebab tu dia, kalau orang workout 3 liter. Betul di macam situ. tu. Okey, jadi sekiranya orang tu adalah normal, dia buat aktiviti yang normal, biasanya akan minum 8 gelas sehari. Contohlah satu hari tu dia pergi minum lebih. Jadi peratusan air dalam badannya akan meningkat. Bertambah kan dekat situ. Jadi apabila meningkat, badan kita akan cuba untuk turunkan kembali kepada julat yang normal, Eli. Okey. So apa yang akan berlaku pertama sekali? Otak. Otak kita sangat special, sangat istimewa. Jadi otak ni akan hantar informasi, maklumat, yang mana dia akan rangsang sejenis hormon. Okey. Siapa yang akan terima, yang akan keluarkan hormon tu, dia ada satu kelenjar lah. Yang mana dia akan bagi tahu dekat ginjal. Okey, wahai ginjal. Wahai ginjal, tambahkanlah penghasilan air kencing. Okey. Jadi apa yang akan berlaku di situ? Tu sebab itulah bila kita minum air yang banyak, kita akan lebih kerap untuk buang air kecil sebenarnya dekat situ. Okey. Jadi bila dah buang air kecil, barulah julat tu akan kembali normal kandungan air tu. Tapi kiranya dia setak langsung dia detox badan kita juga kan? Dia macam detox jugalah. Dia dah terlebih mesti kena buang. Kalau tak kita akan sengsara lah di kemudian hari. Betul. Terkepit-kepit nak pergi toilet nanti. Tahu tak apa kan? Okey. Dan yang kedua adalah sekiranya kita kurang minum air. Jadi sebelum kita raya kita kena berpuasa. Okey, bila kita berpuasa biasanya kita akan rasa apa? Kita rasa haus, kita rasa lapar, letih. Tapi bila kita buka puasa yang paling pertama kita nak buat ialah apa? Baca doa. Baca doa. Betul, Eli. Kita kena baca doa. Kan lepas baca doa, biasa kita mulakan dengan kurma kan. Tapi biasanya antara air dengan makanan kita akan mulakan biasanya akan tekam air dululah. Betul. Okey. Jadi bila kita berpuasa, kenapa kita rasa haus? Kenapa kita rasa dahaga? Okay, yang pertama adalah sama juga otak juga yang akan rangsang sejenis hormon kepada ginjal kita juga. Jadi ginjal ni akan bekerja keras sebenarnya. Awak kurang minum air ke, awak terlebih minum air ke, ginjal ni lah yang akan bekerja sebenarnya. Okey, jadi bila terlebih minum air, ginjal ni akan kurangkan pula penghasilan air kencing. Jadi sebab itulah bila kita ni kurang air, kita jarang pergi tandas. Okey, betul? Kan? Dan automatik dia akan hantar isyarat dahaga. Okey. Jadi badan tu perlukan air. Yang itu kandungan air dalam badan meningkat tu maksudnya cikgu? Kandungan air dalam badan meningkat. Yang bawah tu. Dia automatik bila dah minum tu kandungan air meningkat lah. Dia hantar signal haus kena minum. Tapi bila puasa tak boleh lah. Tak boleh lah, kena tahan lah. Kena tahan lah dekat situ. Itulah hari raya ni dah boleh minum lah berbotol-botol. Silalah lepas ni kan. Boleh minum. Okey. Baik. Kita nak tanya ke dengan student kita, dengan murid kita kan. Apa yang dia faham dengan tajuk ni. Okey. Saya bagi satu situasi. Saya bagi satu situasi. Pemain bola sepak yang bermain di padang selama 90 minit contohnya. Okay, dia dah main and then biasanya dia akan berpeluh, dia akan rasa dahaga. Jadi macam mana dia sistem kawal atur ni akan bekerja? Siapa nak jawab? Dia haus ni. Dia punya air biasanya akan meningkat ke menurun? Siapa nak cuba jawab? Tadi berebut, terus tak ada. Nervous juga tu. Kan? Bila awak dah bersukan, awak berlari kan. Lepas tu awak akan rasa apa? Awak akan rasa dahaga kan? Bila rasa dahaga, air dalam badan awak tu meningkat ke menurun sebenarnya? Okey, J. Menurun. Betul J, air akan menurun kan? Kemudian apa yang akan berlaku J? Apa
apa yang akan berlaku? Otak hantar maklumat untuk tingkatkan air ke ataupun kurangkan air? Tingkatkan air. Tingkatkan air. Betul tak? Betul ke, J? Kita tengok balik. Okey, kalau kita haus je tak apa, J. Salah tak apa. Okey. So bila kandungan air dalam badan kita berkurang, okey, isyarat akan dihantar ke ginjal untuk kurangkan penghasilan air kencing. Itu dia. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, lagi. Okey, kita ada situasi yang kedua. Okey, kita pula tadi kita dah bagi situasi berpuasa. Okey, saya bagilah gambar ni. Kalau nampak. Kalau nampak ke tak? Kita cuba zoom. Nampak ke tak gambar ni? Cikgu nak saya pegang. Boleh juga Eli pegang. Okey, saya pegang ya. Tak maaf lah abang cameraman. Dah betul tukar kamera. Raya kan dia meriah sikit. Okey. Okey, nampak tak gambar tu? Nampak? Nampak? Okey, Naili angkat kepala nampak. Samira nampak, Samira? Okey. So, agaknya apa yang berlaku dalam gambar tersebut? Siapa boleh bagi tahu? Kita tengok gambar tu betul-betul. Orang tengah buat apa tu? Siapa nak cuba jawab? Cepat pun nak Kak Eli pegang. Okey, KJ nak try jawab. Okey, KJ. Apa yang berlaku dalam gambar tersebut? Bekerja pada hari yang panas. Betul KJ. Pekerja yang bekerja pada hari yang panas. Jadi bila hari panas, dia rasa apa KJ? Haus ke tak? Dahaga tak? Penat dan haus. Penat dan haus sebab panas kan. Jadi pada waktu tersebut sebenarnya satu lagi adalah suhu badan akan meningkat juga. Tapi untuk suhu kita akan ke seterusnya nanti sebentar lagi. Okey, ini cerita pasal suhu. Dan kejap lagi kita sekarang kita cerita pasal kandungan air dan kejap lagi kita akan cerita pasal Suhu pula. Okey, jadi kita rehat sebentar. Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Jadi kita rehat seketika sebab kita nak sambung makan kuih raya ni. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat pagi murid-murid. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Hawida. Yeay, betul. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kak Eli nak ucapkan kepada adik yang sedang menonton sekarang ini. Walaupun kita beraya, yang penting SOP kena jaga. Baiklah, kita nak teruskan pembelajaran kita dengan Cikgu tentang homeostasis dalam benda hidup dalam badan manusia. Betul ke? Benda hidup dalam manusia. Homeostasis dalam benda hidup manusia. Terbalik. Baiklah, Cikgu. Teruskan. Sebelum kita nak teruskan kepada kawal atur air ni, kita nak berteka-teki dululah dengan murid kita. Okey. So sebenarnya tajuk ni ada antara sikit-sikit dia belajar dah sebenarnya masa sekolah rendah. Okey. Jadi saya nak tanya. Okey. Kita ni sebagai manusia, kita ni tergolong dalam kategori apa? Mamaliakah? Reptiliakah? Amfibiakah? Burungkah? Atau ikankah? Yang mana satu? Okey. Alia. Okey, Alia. Silakan Alia. Mamalia, betul Mamalia? Betul. Betul Alia? Anda yakin dengan jawapan anda? Yakin dengan jawapan anda Alia? Okey.
Betul. Jadi kita manusia adalah sejenis mamalia. Lia. Okey, mamalia ni dia berdarah sejuk atau berdarah panas? Siapa nak jawab? Alisa. Alisa. Okey, Alisa. Panas. Dia berdarah panas. Okey. Berdarah panas ni ada terma lain, ada istilah lain. Kita panggil dia sebagai homoioterma. Cuba sebut Eli. Homoioterma. Homoioterma. Okey, yang ni anda akan belajar semasa di tingkatan 2 sebenarnya. So kita carry, kita bawa. Advance lah. Kita advance sikit lah. Okey, nama dia adalah Homoioterma. Okey, siapa boleh jawab satu lagi soalan? Okey, sebelum PKP kita masuk kedai, kita masuk mana-mana premis, tak payah pun nak buat benda ni. Okey, tapi bila dah PKP bermula, kita semua bila nak masuk apa-apa premis kita kena Ikut SOP. kan? Ikut SOP kan kita tag dulu. Okey, soalan saya, berapa agaknya suhu badan manusia yang normal? Siapa nak jawab? Alah selalu buat benda ni lah. Kat mana-mana tu KJ. KJ. 37. 37 darjah Celsius itu adalah suhu badan yang normal. Okey, setiap kali di sekolah pun akan dibacakan SOP setiap pagi sebenarnya, Ellie. Oh, ya ke? Ya, pagi baca. Masa rehat pun baca juga, Ellie. Nak balik pun baca sekali lagi. Itu di sekolah kami lah. Saya rasa semua sekolah pun mengamalkan benda yang sama lah. Ya, betul. Benda yang sama. Norma baru di situ. Okay, oleh sebab suhu badan manusia normal adalah 37 darjah Celsius. Jadi bila tinggi sikit, kalau macam ikut SOP kita, 37.5 ke atas sudah dikira sebagai kurang sihat, demam lah. Jadi macam mana badan kita ni nak cuba kawal balik, turunkan balik ke ataupun naikkan balik suhu badan kita sehingga ke julat yang normal. Okey. Okay. So kita bagi satu situasi lagi lah, ataupun kita gunakan situasi yang tadi, yang mana tadi Kak Eli pegang kertas tadi kan. Kan? Ada satu situasi? Tadi itu. Satu je. Jadi okey. tadi KJ pun dah jawab panas dan berpeluh. Kan? Dan dahaga semua. Jadi kenapa rasanya orang yang bekerja di bawah terik mentari itu merasakan badannya agak panas? Okey, jom kita tengok kenapa. Baik. Okey, sit right di sini. Okey, jadi apabila suhu badan kita meningkat, contoh demam lah kan, kita demam apa semua. Okay, bila kita demam, biasanya kita akan apa? Kita akan bergigil. Bila kita demam menggigil. Jadi itu maksudnya kat bawah. Agak bawah dah terlebih lah, terlajak air. Belum lagi. Belum lagi. Kita akan berpeluh. Kan? Berpeluh lah kan, kita berpeluh sebenarnya. Okey, apabila suhu badan kita meningkat sebenarnya, kita akan kurang bergerak sebenarnya, Ellie. Okey. Tak pernah pun Ellie tengok orang yang hyper dekat tengah panas. Nanti pingsan. Tiba-tiba dia nak buat exercise dekat tengah panas, tak pernah kan sebenarnya. Okey, kenapa? Apabila suhu badan kita meningkat, murid-murid sekalian, aktiviti otot rangka dan juga perembesan hormon-hormon tertentu akan semakin berkurang sebenarnya. Dia akan kurang. Dia tak boleh keluarkan lebih. Kalau lebih jadi lain. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku adalah salur darah kita akan mengembang. Salur darah kita akan mengembang sebenarnya. Okey, apa yang akan berlaku sebenarnya, bulu roma condong. Okey, murid-murid saya dia dah pernah tengok dah. Cuba Ellie tengok Ellie punya bulu roma sekarang ni. Saya kat studio, saya rasa sejuk. Ellie rasa sejuk tak? Sejuk. Cuba Ellie tengok bulu roma Ellie. Condong. Ya ke condong? Tak. Tidur. Itu pun saya dah terlebih dah sebenarnya, Ellie. Tapi tak apa. Okey, bulu roma kita akan condong bila kita rasa panas sebenarnya. Okey, bila kita rasa panas. Dan biasa kita akan berpeluh lah. Berpeluh tu untuk sejukkan kembali badan kita yang panas. Okey, dan biasanya bila cuaca panas, air kencing kita juga akan kurang, Ellie. Sebab tu nanti dia saling berkait. Suhu badan dengan kandungan air dia saling berkait. Sebab tu kena minum banyak. Betul. Kalau cuaca lagi panas, sebenarnya kita perlukan lebih banyak kandungan air. Okey. Seterusnya, ni barulah kita nak tengok yang ni kan. Tadi ingat balik video yang pertama tadi yang kata kaki menggigil kan. Ellie suka travel? Suka. Siapa tak suka? Mana tempat paling sejuk Ellie pernah pergi? Tempat paling sejuk yang lebih lagi Melbourne lah. Melbourne lah. Okey. Tapi tak adalah sejuk mana pun Melbourne kan. Dia macam ada suhu-suhu yang macam kat Malaysia, tapi dia berbeza sikit sebab dia mungkin lebih sejuk sikit daripada Malaysia. Ya, betul kat situ. Jadi bila kita berada dalam keadaan yang sejuk, okey, biasa kita akan menggigil. Kenapa kita menggigil? Sebenarnya kat sini. Okey, otot rangka kita, otot rangka dalam badan kita, otot akan bertindak mengembang dan mengecut. Mengembang dan mengecut secara aktif. Bila terlalu aktif tu yang kita menggigil. Bila kita sejuk. Okey.
Kemudian biasa kita akan kurang berpeluh Ellie sewaktu sejuk. Saya lain lah. Betul? Saya kesas. Cikgu sihat, cikgu aktif. Amin. Amin. Okey, yang seterusnya salur darah kita akan mengecut. So dia lawan lah, sebenarnya lawan dengan suhu apabila suhu badan kita meningkat dengan suhu badan kita menurun di Mengecut. sini. Oh. Okey, seterusnya bulu roma menegak. Ini baru Ellie, jom kita tengok bulu roma kita Ellie. Saya rasa dia tidur lagi ni cikgu. Tidur lagi, kejutkan dia Ellie. Bulan puasa pula. Hari raya Hari ni raya dia penat. Okey, so sebenarnya apabila kita berada dalam keadaan yang sejuk kan, orang selalu cakap meremang bulu roma, meremang bulu roma. Sebenarnya meremang bulu roma tu bulu roma kita tengah tegak. Okey. Kenapa dia tegak? Sebab dia akan cuba untuk perangkap lapisan udara Okey. untuk menjadi penebat. Oh. Sebab tu dia tegak. Sebab tu waktu keadaan yang panas tadi tu dia tak tegak. Dia condong. Okey. Sebab badan dah cukup panas, dah cukup haba. So tak perlu nak tegak. Okey, dekat sini. Okey, saya ada gambar rajah sebenarnya. Harap-harap nampak lah ya. Tunjuk kat mana satu ni. Tak apa, cikgu tunjuk je. Okey. Okey. So ini adalah salur darah yang normal. Okey. Ini adalah salur darah yang normal. Okey, apabila suhu meningkat, apa yang akan berlaku adalah okey. Ni. Ni. Tu. Okey. Sana. Kat mana? Ni. Tu. Okey, ni. Okey, apa yang akan berlaku tadi? Salur darah yang tadi kecil kan, yang normal. Apabila suhu badan kita meningkat, dia akan mengembang. Bila mengembang sebenarnya lebih banyak luas permukaan yang terdedah untuk haba itu keluar daripada badan kita. Sebab itulah kalau kita tengok kan orang yang panas ni, dia blushing. Malu ke? Dia malu ke? Tak, sebenarnya dia panas. Sebab salur darah kita ni mengembang kat dalam muka kita. Merah-merah. Merah-merah. Terutama untuk orang yang berkulit cerah. Betul. Lagi nampak terang kan. Ellie mesti kan kalau tengah panas dia macam tu. Dia okey. macam itulah. Okey, yang kedua, apabila suhu badan menurun, apabila suhu badan menurun, apa yang akan berlaku adalah terbalik ke sini. Okey, salur darah kita akan mengecut. So yang mengecut sebenarnya yang dalam, bukan yang luar ni. Oh, yang luar tu maintain lah. Yang luar tu maintain, so yang ni. Okey, saluran yang dalam dia akan mengecut. Kenapa? Dia nak elakkan haba terbebas. Sebab kita perlukan haba sebab kita sejuk. Okey. Jadi kita nak elakkan tu, jadi salur darah akan mengecut. Sebab itulah kadang-kadang kita boleh nampak pucat bila betul. kita terlalu sejuk. Betul, pandai Ellie. A kan sains dulu. A sangat. Okey, so kita cerita pasal bulu roma pula tadi. Okay, kita kata tadi apabila suhu badan kita meningkat, okey, bulu roma kita dia akan condong. Okey. Ini condong lah. Dia tak adalah terus baring. Ini adalah keadaan yang condong. Okey, berbeza pula dengan keadaan yang kedua. Apabila kita berada dalam keadaan yang sejuk ataupun suhu badan kita menurun. Okey. Sana Ego. Okey, betul. Okey. Okey, bulu roma Saya kita akan kadang-kadang menegak. keliru dengan hidup saya. Jangan. Kita kena ada tujuan hidup yang jelas. Tak, bukan. Terutamanya, okey, tak apa. Teruskan. Okey, bulu roma kita akan menegak sebenarnya. Okey, menegak kerana nak memerangkap lapisan udara untuk menjadi penebat kepada badan kita supaya badan kita lebih panas. Okey, kita bezakan kat sini. Kalau boleh nampak. Okey, menegak dan juga condong. Macam menara condong dah. Ya, menara condong ya. Okey, kita nak tengok budak-budak dalam talian ni faham ke tidak Faham ni? ke tak? Senyap je ni. Okey ke tak tu? Okey, anggap semua cantik berbaju raya kat situ. Kekenyangan makan rendang tadi. Okey, murid-murid semua faham Cikgu mungkin nak tanya soalan dekat mereka. Okey, kita tanya dululah. Uji sikit. Kita uji sikit, betul Ellie. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, ingat balik apa yang saya ajar tadi. Okey, bila kita suhu badan kita meningkat. Okey, apa yang berlaku dekat salur darah? Siapa nak jawab? Suhu meningkat. Panas. Macam Kak Ili tadi dia panas kan? Okey, siapa? Alia. Alia pandai laju dia. Okey, Alia. Apa yang berlaku dekat salur darah kita? Alia dah angkat tangan. Dah. Boleh on mic. Apa dia Alia sekali lagi? Salur darah mengembang. Okey, salur darah kita akan mengembang. Pandai. Okey. Saya nak tanya Samira lah. Samira daripada tadi tunggu je sebenarnya kan peluang. Okey, Samira. Apa pula akan berlaku kepada bulu roma kita bila panas? Bila panas, bulu roma kita akan apa? Tegak ke condong?
condong. Okey, dia akan condong. Kenapa Samira? Boleh tak jawab kenapa condong? Kerana kita kena berpeluhkan. Kenapa dia tegak, dia condong tadi? Sebab panas kan? Bila panas, maka dia tak nak merangkap haba yang banyak lah kan. Sebab kita nak buang haba daripada badan kita. Suhu badan meningkat. Suhu badan meningkat. Okey, seterusnya. Siapa pula nak? Alisa. Okey, Alisa. Kita kembali kepada... Okey, Alisa. Apa jadi dekat bulu roma kita kalau keadaan sejuk, Alisa? Bulu roma menegak Bulu roma menegak. Kenapa, Alisa? sebab salur darah merangkap haba. Okey, salur darah ke salur darah merangkap haba Atau bulu roma. So sebenarnya sebelum salur darah kita merangkap haba, bulu roma tu dulu kan dia tegak. Jadi signal. Signal. Mana haba? Kan, jadi dia akan merangkap apa? Lapisan udara. Kan untuk dijadikan penebat. Okey, good. Okey. Dan itu adalah tentang ni. Dan kita nak saksikan video dulu, cikgu. Betul. Ada video yang menarik yang kita nak kongsikan dengan adik-adik. Jom kita saksikan dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, itu macam tengah kira nadi, cikgu. Betul. Detikan nadi. Dia tengah kira nadi. Okey, jadi apa kena mengena dengan pembelajaran kita sekarang ni? Jadi sebenarnya dalam tajuk ni dia ada satu eksperimen sebenarnya. Okey, so eksperimen itu ialah berkenaan dengan kiraan nadi apabila melaksanakan tugas yang berat. Jadi apa-apa saja tugasan yang berat, ini adalah aktiviti je lah untuk ni. Jadi kita ada hipotesis ya, kiraan nadi semakin tertinggal pula. Okey, semakin bertambah. Okey, apabila melaksanakan tugas yang berat. Betul ke tidak? Kita nak uji yang ni. Jadi sebab tu lah murid-murid kita tadi 6 orang telah buat aktiviti, mereka dah rakam di rumah. Okey, kemudian hantar dan mereka kiralah nadi mereka sebelum dan selepas. Okey. So tujuan dia kita nak kaji adakah tindakan biologi akan memberikan gerak balas kepada kiraan nadi. Okey, di situ. Jadi mereka dah buat, kita tengok dulu data mereka. Okey, so ini adalah data kiraan nadi. Okey. Siapa tahu kiraan nadi normal berapa? Berapa julat nadi normal untuk manusia? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Siapa? Cikgu mungkin boleh pilih lah salah seorang. Boleh pilih. Siapa? Alia nampak dah kecil-kecil mata dekat situ. Okey, KJ nak try lagi. Okay, try KJ. Sila cuba. 70 ah. 70. Okey, itu dalam julat lah 70 tu. 70 ke 100. Ada orang lain nak try? Ada siapa lagi nak cuba? Okey, Samira. 60 ke 100. Okey, so itu adalah julat. Terima kasih Samira. Itu adalah julat normal untuk kiraan nadi ketika normal ketika dalam keadaan rehat sebenarnya. 60 ke 100. Okey, jadi bila kita lihat kiraan nadi setiap murid ini, kita dapat lihat bahawa semasa dalam keadaan rehat dan selepas mereka buat aktiviti lari setempat ini, bacaan nadi mereka meningkat. Bacaan nadi mereka meningkat. Tapi dia berbezalah, tak sama setiap orang kan. Sebab intensiti tidak sama. Intensiti tak sama. So yang paling tinggi adalah siapa tu tengok? Samira. Samira. Samira dia punya kiraan nadi normal pun dah tinggi dah, 100 dah. Itu maksudnya apa, cikgu? Dia metabolisme setiap kita tak sama. Jadi mungkin metabolisme Samira ni dia tinggi. Sebab tu Samira dengan Alia 100 dia punya kiraan nadi normal. Jadi bila lari setempat pun tinggi juga. Lagi tinggilah sebenarnya. Tinggi. Sepatutnya memang lebih tinggi. Sebab degupan jantung tu lah. Ya, betul. Degupan jantung kita mengepam darah lebih
kuat. Kuat. Okey. So kita nak tanyalah dekat murid-murid kita yang dah buat aktiviti ni kan. Okey, apa yang awak rasa selepas anda melakukan aktiviti larian setempat tu? Okey, J. J. Alia. Siapa tu? Nelly. Nelly nak cuba. Okey, Nelly dulu. Nelly rasa apa lepas buat aktiviti tu? Penat dan dahaga. Penat dan dahaga. Okey, so combination kat situ ada kombinasi. Okey, penat dan dahaga. Okay, kita tanya J pula. J, apa yang awak rasa? Letih. Okey, lagi apa? Badan awak rasa apa? Panas ke sejuk lepas buat aktiviti tu? Panas. Rasa panas. Betul je kat situ. Jadi bila kita dah buat apa-apa aktiviti yang berat, kita akan mula rasa panas. Jadi sebenarnya kalau kita perasan, dia adalah gabungan antara dua kawal atur ni sebenarnya. Tadi ada yang kata letih, ada yang rasa dahaga. Kemudian J kata lapar. Lapar. J kata panas kan kat situ. Jadi inilah mekanisme pembetulan dia. Okay, kita cuba tanya seorang lah. Naili dah jawab tadi kan. Okay, kita tanya Alia. Okey, Alia, apa yang berlaku lepas awak rasa macam mana badan kita betulkan balik keadaan badan kita yang panas tadi, Alia? Apabila suhu badan meningkat lepas awak berlari tadi, berlari setempat, macam mana badan kita betulkan balik? Mekanisme pembetulan dia macam mana, Alia? Cuba jawab, tak apa. Cuba je, tak apa. Salah ke betul tak apa. Bila suhu badan meningkat, apa yang berlaku? Okey, Kita rasa berpeluh. Okey, kita berpeluh. Kemudian apa berlaku dalam kandungan air dalam badan kita, Alia? Adakah meningkat atau berkurang sebab dah peluh kan? Okey, kita tinggalkan jawapan Alia tu kejap lagi. Jadi kita kembali kepada Alia punya jawapan. Kita rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Sebab saya rasa ramai dah berpeluh-peluh sekarang nak minum air sempena Hari Raya ni. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. No matter where I go, every time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of greatness you have sown. Through good and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always. Didik TV KPM. Ucapan ramai-ramai. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Hawida. Okey Cikgu, kita nak kembali kepada Alia punya jawapan tadi. Betul. Tentang soalan suhu meningkat. Lepas dia buat aktiviti lari setempat, suhu badan dia meningkat. Jadi macam mana mekanisme pembetulan itu akan berlaku? Okey, tadi Alia dah kata pertama berpeluh. Okey, kemudian apa lagi? Otak kita ada rangsang apa-apa tak? Bila berpeluh kurang air kan. Okey, kemudian otak kita akan rangsang apa? Supaya apa? Alia. Dahaga. Minum air. Minum air. Jadi otak kita akan rangsang organ yang mana satu? Ginjal ke ataupun kulit sebenarnya? Tak apa, salah tak apa. Teka je. Salah tak apa. Tak apa, teka je. Ginjal. Ginjal. Okey, jadi betul. Okey, otak akan rangsang ginjal. Okey, untuk kurangkan pengeluaran air kencing sebab suhu badan dah meningkat dekat situ. Baik. Okey. Soalan yang terakhir cikgu. Cikgu mungkin nak bagi kepada murid. Ada satu soalan. Yang ni. Okey, gambar Raja ni. Seorang budak demam. Badan dia menggigil. Okey, jadi ada dua soalan kat sini saya nak tanya. Okey, soalan yang pertama. Okay.
Jadi apabila seseorang itu mengalami demam, badan akan menggigil. Boleh tak siapa terangkan apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa bulu roma kita menegak juga bila kita demam, kita menggigil, kita sejuk kan? Siapa nak cuba jawab? Samira lah kot. Samira, cuba jawab soalan tu. Samira terkejut, dia kata kenapa? Samira, kenapa ya? Kenapa bulu roma menegak dan kita menggigil bila kita demam? Kerana apabila kita demam, suhu kita akan meningkat. Lepas tu, Apa jadi kat otot kita? lemah. Lemah. Ada lagi? Okey, jawapan yang lain kita minta daripada murid yang lain. Boleh? Okey, terima kasih Samira. Kita cuba murid. Okey, Alia. Alisa. Alisa. Siapa? Naili. Naili. Saya lupa Nama boleh kurang je. Okey, Naili cuba jawab. Badan akan menggigil supaya otot dapat menjernihkan haba. Bulu roma akan menegak untuk merangkak lapisan udara di atas permukaan kulit yang bertindak sebagai penebar haba untuk mencegah pembebasan haba. Wah, hebatnya dia. Mata dia berbawa macam baca prompter. Terkejut ke Ellie tiba-tiba. Semangat betul dia bagi jawapan. Betul. Pandai. Tepat sekali jawapan dia dekat situ. Okey. Soalan yang kedua, ada satu lagi soalan. Okey, bila kita demam, apakah kaedah yang terbaik yang kita boleh buat tanpa makan ubat? Kita nak elokkan demam tu tanpa makan ubat. Okey. Alia ke KJ? Kita main KJ lah. Tadi Alia dah jawab ataupun Alisa. Alisa pun kurang jawab. Alisa, bagi satu jawapan Alisa. Lap badan dengan kain basah. Lap badan dengan kain basah. Betul kan? Mak-mak kita selalu buat yang tu. Okey, yang kedua tadi siapa nak try? Siapa nak cuba? Jawapan yang kedua. Tadi siapa KJ KJ, kita bagi KJ lah. KJ, apa jawapan yang kedua KJ? Gunakan tuala basah dan letakkan di atas dahi. Okey, sama macam Alisa tadi lah. Lebih kurang sama macam Alisa. Pun kita letakkan pack ice. Okey. Ataupun kalau jawapan moden sikit, letak cool fever lah. Cool fever. Ataupun kalau macam zaman saya sekolah dulu, kalau demam, tuala tu diorang rendamkan dalam air asam jawa. Betul. Air asam jawa kan sejuk kan? Letak dekat kepala. Memang berkesan. Petua orang tua kan? Berkesan juga sebenarnya. Okey. Alright, jom kita sekarang ni kita dah belajar banyak benda tentang kandungan air, suhu badan daripada cikgu dan apa yang berlaku bila seseorang individu tu demam dan sebagainya. Jadi kita nak tengok sejauh mana pemahaman murid-murid dalam talian ni. Jadi kita nak mereka rumuskan terhadap pembelajaran kita hari ni. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu pilih 2 orang. Okey, kita pilih J. Okay, J, apa yang anda belajar pada hari ini J? Homeostasis ialah satu sistem yang menjaga badan kita dalam keadaan yang baik walaupun kita berada di tempat yang keadaan sangat tidak baik. Tak selesa lah maksudnya. Betul. Maksudnya badan kita boleh lagi bertindak balas dengan sekitar. Okey, lagi seorang? Lagi siapa yang nak cuba? Siapa? Laju angkat tangan buat rumusan. Rumusan ni apa yang anda belajar pada hari ini? A+ cikgu bagi. Okey. KJ ke Samira? Okey, Kak Eli nak pilih siapa? Kita dah KJ dah jawab, kita bagi Samira lah. Okey, Samira. Okey. Homeostasis merupakan satu proses yang berfungsi untuk mengekalkan suhu badan, pH air dan tekanan darah. Tekanan darah. Betul cikgu jawapan dia? Betul. Mengekalkan suhu badan, pH air dan tekanan darah. Betul. Pandai. Okey. Terima kasih kepada adik-adik yang berada dalam talian. Selamat Hari Raya Kak Eli nak ucapkan. Jadi kita nak dengar rumusan daripada cikgu pula. Tentang pembelajaran kita ini mungkin untuk adik-adik yang sedang menonton di rumah. Ya. Okey, untuk tajuk homeostasis ni, apa yang anda dah belajar sebenarnya adalah bagaimana tubuh badan kita ini mengekalkan keadaan persekitaran dalam badan seperti mana yang rakan-rakan anda beritahu tadi ada 4. Okey, tapi yang kita belajar ada 2 sahaja, iaitu suhu badan juga dengan kandungan air. Yang kedua, pentingnya untuk kita menjaga kesihatan kita supaya kita punya suhu badan ataupun keadaan badan kita berada pada tahap yang optimal. Betul. Yang terbaik di situ. Baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu.
kerana sudi berkongsi tentang info berkaitan dengan kandungan air dan juga suhu badan. Sebenarnya dia bagus sebabnya bukan saja dalam sains tapi dalam kehidupan seharian kita. Betul. Jadi dengan itu berkaitan juga dengan hari raya kita ni, janganlah orang kata kontrol sikit pengambilan makanan tu. Jangan berlebih-lebih sebab takut minum air manis memudaratkan. pun kena kurangkan. Betul. Dan juga makanan yang berminyak. Baiklah, kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan juga murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Dan juga adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, selamat Hari Raya Aidilfitri kita nak ucapkan. Dan jaga diri, jaga SOP. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.